Assalamualaikum. Siapa kat sini yang teringin makan ayam golek yang biasa dilihat di pasar malam atau Kenny Rogers tu? Tentu terliur bukan? Dengan warna keperangannya yang garing-garing sikit itulah yang menarik diri rasa ni untuk mencubanya. Memang geram melihat hidangan ayam golek ni. Jika anda tercari-cari makanan yang sedap untuk acara bersama keluarga, ayam golek ni lah jawapannya. Sesuai untuk majlis keramaian atau makan anak beranak. Dalam resipi ayam golek ni, Umi ada sharekan tips agar ayam kekal juicy dan lembut. Yang specialnya, ada lebih dari 15 bahan-bahan perapan serta rempah ratus yang digunakan yang menjadikan rasanya sedap dan aromanya wangi semerbak waktu bakar. Cecah pula dengan sos istimewa homemade ni, memang padu teruk lah. Nak tahu cara penyediaan ayam golek berserta sos pencicah ni? Jom ke dapur Umi. Kita mulakan dengan bahan-bahan perapan ayam dahulu. Setengah sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan halus, 1 sudu kecil biji ketumbar, 1 sudu besar lada hitam, 1 sudu kecil lada putih, 1 sudu kecil brown sauce jenama Nur, boleh dapatkan di pasaraya besar, 4 ulas bawang putih, 2 batang serai hiris kasar, setengah biji limau nipis, 1 biji bawang besar hiriskan, 2 inci halia, sos BBQ hickory smoke jenama Heinz ni memang sedap sangat. Kalau buat bakar-bakar ni, Umi suka letak sedikit bagi ada efek bauan smoky-nya tu. Dah tak perlu letak banyak-banyak sos. Semuanya lengkap dalam sos BBQ yang satu ni. Seterusnya, Umi gunakan sedikit tabasco dengan hanya penggunaan sedikit sahaja dah beri rasa sedap yang berganda pada ayam golek. Boleh dapatkan di pasaraya besar. Seterusnya, mix herb, madu, kicap lemak manis dan akhir sekali seekor ayam bulat yang telah dibasuh bersih. Anggaran berat ayam ni lebih kurang 1 kilo lebih. Langkah pertama, sangai dahulu jintan halus, jintan manis, biji ketumbar, lada hitam dan lada putih. Sangai tanpa menggunakan minyak hingga rempah ratus ni naik bau dan sedikit keperangan. Tujuan Umi sangai ni supaya aroma rempah ratus ni lebih wangi dan semerbak je bau waktu bakar nanti. Dah siap sangai, kita tepikan dahulu. Dalam blender, masukkan bawang putih, halia, serai. Serai tu pastikan dipotong halus-halus ya, supaya mudah nak kisar. Bawang besar dan masukkan rempah ratus yang telah disangai tadi. Tuang sedikit je air, sekadar boleh dikisar dah memadai. Sebab kita tak nak bahan perapan ni cair sangat. Biar pekat, mudah nak sebatikan dengan ayam nanti. Tuangkan bahan-bahan perapan yang telah dikisar halus tu ke dalam mangkuk yang berisi ayam. Nampak pekat gitu kan bahan perapannya? Campurkan 2 sudu besar hickory smoke BBQ sauce, 2 sudu besar kicap lemak manis, kemudian 2 sudu besar madu asli. Tujuan Umi add on madu ni untuk kilatkan permukaan kulit ayam. Brown sauce sebagai penambah rasa. Kalau tak ada, gantikan je dengan 1 cube hati ayam. Sedikit sos tabasco, sedikit mix herb dan akhir sekali perahkan setengah biji limau nipis. Limau nipis ni fungsinya untuk lembutkan ayam serta kekalkan juicy ayam tersebut lepas dibakar. Kemudian gaul semua bahan-bahan perapan tadi bersama ayam, bagi sebati di keseluruhan badan dan juga masukkan sedikit di bahagian perut ayam supaya bahan-bahan perapan ni meresap sempurna. Lupa pula tadi nak cocok-cocok sikit bahagian badan ayam ni guna garfu. Tujuannya supaya bahan-bahan perapan tu meresap ke dalam isi ayam hingga terasa sampai ke tulang-tulang ayam sekali waktu meratah nanti. Cucukkan perlahan je, tak perlu ditekan terlalu kuat hingga terkoyak kulit ayam tu ya. Nanti waktu bakar tak cantik pula kejadian ayam golek kita. Sebatikan semula bahan perapan tu bagi tenggelam elok sebelum diperap. Gunakan plastik wrap, tutup mangkuk yang berisi ayam dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam chiller. Perap ayam semalaman,
atau paling kurang 6 hingga ke 8 jam bagi bertambah sedap ayam gulik yang dihasilkan. Yang terbaik, perap semalaman. Lagi lama diperap, lagi bagus. Bagi bahan perapan tu meresap sempurna ke dalam isi ayam. Bahan pencicahnya 2 ulas bawang putih cincang halus, 7 biji cili padi hijau cincang halus, sedikit daun ketumbar cincang halus, sos ikan, sos cili, sos tomato, sos tiram dan ada lagi 2 bahan Umi lupa nak tunjukkan, air dan tepung jagung. Panaskan sedikit sahaja minyak masak, tumis bawang putih hingga naik bau. Masukkan cili padi, tumis lagi hingga naik bau dan cili layu sedikit. Kemudian tambah 2 sudu besar sos cili, 2 sudu besar sos tomato, 3 sudu besar sos ikan, 1 sudu besar sos tiram. Gaul semua bahan-bahan sos ni bagi sebati. Dah nampak mendidih gitu, masukkan air. Agak-agak je, ikut banyak mana kuah sos yang kita nak. Gaul sebati. Waktu ni kuah tu memang akan nampak cair. Masukkan 1 sudu besar tepung jagung yang telah dibancur dengan sedikit air sejuk. Dah masuk je air bancuhan tepung jagung ni, terus gaul-gaulkan bagi mengelakkan tepung jagungnya berketul. Gaul je hingga kuah sos jadi sedikit likat macam yang Umi tunjukkan ni. Terus tutup api dan taburkan dengan daun ketumbar sebagai pelengkap rasa. Tak perlu letak garam ya, sebab sos ikan dan sos-sos yang digunakan tadi dah ada rasa masinnya. Okey, siap dah sos pencicah ayam gulik by Umi. Masukkan dalam satu bekas dan biarkan kuah sos sejuk sedikit. Ayam yang telah diperap tadi keluarkan dari chiller. Kemudian lumurkan semula bahan perapan di badan ayam sebelum mula membakar. Angkat ayam perlahan-lahan, letak atas tray atau dulang yang besar. Masukkan batang besi di lubang bahagian tengah badan ayam. Dan masukkan cangkuk yang tajam tu. Tekan cangkuk tu biar kuat-kuat hingga bahagian tajamnya tu tercucuk kemas dalam badan ayam. Kemudian skru cangkuk tu bagi betul-betul ketat. Part ni sangat penting ya untuk elakkan ayam bergerak. Kalau tak diikat dengan kemas, nanti potensi untuk sesetengah bahagian badan ayam, terutama bahagian peha tu tercabut sangat tinggi. Dah tak cantik ayam gulik kita bila tercabut gitu. Dah skru ketat, cuba angkat dan goyangkan sedikit. Kalau ayam tu tak bergerak, maknanya dah ketat sempurna. Kemudian ambil kedua-dua belah kaki ayam, rapatkan dan ikat guna dawai lembut atau benang yang agak tebal dengan kemas. Dah siap ikat, bawa dawai ke batang besi tu, ikat mati di situ. Bagi lagi kukuh kedudukan ayam dan peha tu tak mudah tertanggal waktu bakar nanti. Ambil pula kedua-dua belah kepak, ikat juga dengan dawai besi bagi kemas dan matikan ikatan tu di batang besi tu juga. Sama seperti di bahagian kaki tadi. Kemudian ambil pencukil gigi, cucuk di kedua-dua belah kepak dan masukkan sedikit lidi tu di bahagian badan ayam untuk elakkan kepak ayam tu ternganga waktu bakar nanti. Dah siap perkemaskan besi penggulik tu, cuba angkat. Dah ketat elok atau belum? Kalau ayamnya tak bergerak-gerak, kira dah ketat sempurna. Baru lumurkan semula bahan perapan di tray tu. Lumurkan bagi bahan perapan tadi sebati. Masukkan dalam oven dan bakar ayam pada suhu 190 degree selama 1 jam 10 minit. Sekali-sekala tu buka pintu oven, gunakan berus silikon, sapu badan ayam dengan baki-baki bahan perapan.
Masa dan suhu ni bergantung ya pada oven masing-masing. Kalau permukaan ayam masih belum garing lagi, boleh tambahkan masa. Tengok tu perapannya, masak sempurna bersama ayam. Bau ayam golek ni waktu bakar memang menggugat iman betul. Wangi semerbak hasil dari rempah ratus yang digunakan serta bau efek smokinya tu buat lagi terliur, tak sabar nak makan. Saja Umi lebihkan sedikit masa bakar tu sebab suka ayam golek yang sedikit garing kulit luarnya. Memang sedaplah duk meratah cecah dengan sos Thai homemade tu. Okeylah, sekian sahaja menu ayam golek bersama sos Thai homemade by Umi. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Umi akan sharekan resipi diet dan menu sihat yang akan buat ramai kecoh. Jadi jangan lupa subscribe channel Umi, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Jemput like dan sharekan video ni jika anda suka. Assalamualaikum. Bye.